telah kita khatamkan, dan insya-Allah pada hari ini kita masuk kitab yang baru tuan-tuan dan puan, iaitu berjudul kitab dia adalah Al-Kharidatul Bahiyah. Ini kitab dia Al-Kharidatul Bahiyah. Terjemahan dia mutiara yang masih dalam bentuk yang asli yang berpindah seri. Itu nama judul literal dia lah. Tapi maksud dia ilmu ada dalam ni adalah mutiara. Alhamdulillah kitab kita ni disponsor oleh jamaah kita dan zaujahnya. Terima kasih, semoga menjadi amal jariah yang ilmu dan juga manfaatnya menyambung terus insya-Allah sampai kepada hari kiamat nanti. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kitab yang kita guna ni dia adalah merupakan kitab akidah yang wajib dihafal oleh ulama, oleh ustaz-ustaz atau mahasiswa ataupun pelajar-pelajar di Universiti Al-Azhar zaman dahulu lah. Cuma hari ini saya tak tahu masih hafal kitab. Cuma kitab ini telah diterjemahkan oleh ahbab khirij daripada Universiti Al-Azhar. Jadi Universiti Al-Azhar ni universiti Islam yang hebat, yang besar, dan juga dia ini memiliki atau telah mengeluarkan jutaan ulama asatizah sejak dari dahulu. Dibina abad ke-5 Hijriah. Dan Universiti Al-Azhar ini menjadi manaratul ilmi, menara ilmu di alam Islam ini, dan saya mengiktiraf itu. Dan saya kata walaupun saya tak pernah mengaji formal di Universiti Al-Azhar, tapi isteri saya alumni Al-Azhar lah. Isteri saya degree Al-Azhar, dan banyak ulama Al-Azhar yang saya sendiri mengambil manfaat daripada mereka. Ulama-ulama yang hebat. Dan di Malaysia ini, ulama yang ada di Malaysia ini lebih dari 2/3 adalah hasil cetakan daripada Universiti Al-Azhar Syarif. Itu kita kena iktiraf. Tak boleh kita menafikan perkara tersebut. Jadi sebab itu Al-Azhar sentiasa berada dalam hati para ilmuwan yang ada di Malaysia ini. Bahkan mufti-mufti kita, 14 atau berapa mufti kita yang ada di Malaysia ini, majoriti dia adalah khirij Al-Azhar. Majoriti dia alumni Universiti Al-Azhar Syarif. Bayangkan tu. Ini. Jadi inilah satu sisi yang baik yang perlu kita syukuri. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, berkenaan cetakan kali ini adalah cetakan daripada Ruwaq Jawi. Ruwaq Jawi ini sebuah institusi pusat pengajian yang dihasilkan oleh sahabat-sahabat kita di Universiti Al-Azhar yang memiliki kesadaran bahawa mengaji di Universiti Al-Azhar tak cukup sekadar datang kuliah lalu ujian lulus. Tidak, dia perlu kepada pengajian, dia perlu kepada usaha untuk menuntut ilmu. Usaha untuk menuntut ilmu, membaca, mengkaji dan lain-lain. Jadi dipanggil dengan talaki. Talaki ni pengajian antara guru dengan murid. Seperti kita sekarang lah, ni talaki namanya. Wajahan biwajhin. Tapi kalau penuntut ilmu di institusi seperti universiti dan pondok, dia lebih dari itu. Sebab apa? Bila talaki ni murid disuruh baca, disuruh hafal, lalu diuji oleh guru dia secara spontaneous. Ini adalah talaki. Dan saya adalah produk talaki. Saya terus terang. Alhamdulillah saya syukur program talaki yang saya lalui di pondok mencetak diri saya pada hari ini, dan saya iktiraf bahawa insya-Allah majoriti apa yang Allah SWT anugerahkan kepada saya ini adalah hasil daripada talaki, bukan di universiti. Ada banyak ilmu yang saya dapatkan dari universiti, daripada sistem pendidikan moden,
Akan tetapi yang mencetak takwin ilmi kita panggil yang Allah anugerahkan pada saya adalah daripada talaki tersebut. So kawan-kawan daripada Ruaq Jawi ni adalah pelajar-pelajar Al-Azhar yang rasa perlu kepada talaki. Dan mereka membina sebuah pusat pengajian, walaupun yang nak hadir banyak tapi tak muat. Dia panggil ulama-ulama untuk ada talaki. Pusat pengajian Ruaq Jawi. Dan banyak yang mengaji di kalangan pelajar Malaysia di Ruaq Jawi ini, alhamdulillah. Dan banyak rumah Negeri Sembilan misalnya kerjasama dengan Ruaq Jawi untuk mengisi pengajian di rumah tersebut. Ini bagusnya dengan Ruaq Jawi. Okey, terjemahan Al-Kharidah Al-Bahiyah. Salah satu matan asas dalam ilmu akidah aliran Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir, meninggal tahun 1201. Imam Ad-Dardir ini ulama besar di Al-Azhar Al-Sharif, guru kepada Al-Imam As-Sawi. Jadi Imam Sawi ini yang mengarang tafsir As-Sawi, tafsir Sawi syarah kepada tafsir Jalalain. Dia panggil Imam As-Sawi. So ini adalah kitab tersebut. Terbitan Pembangunan Ruaq Jawi. So hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi yang ada, siapa yang ada dalam buku tu, apa nama dia, bookmark ni, Syekh Said Shaltut Al-Hasani Al-Adhari. Ini saya dah jumpa beliau, alim, dan beliau ini seorang mufti di Darul Ifta Mesir. Darul Ifta, Jabatan Mufti Mesir. Ini dia. Dia kata bimautil himami tamutul umami. Hancurnya satu-satu ummah adalah dengan hilangnya himmah. Jadi kita kena ada himmah tuan-tuan dalam menuntut ilmu dengan harapan insya-Allah ilmu yang kita dapat ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kalau tuan-tuan ada anak yang belajar agama, hantar. Kalau insya-Allah kalau bab rezeki tu duduk Mesir ni tak mahal. Lagi murah dia duduk Jordan, lagi murah dia duduk Morocco tu kan. Ini saya kata. Saya duduk sana tu, ya Allah, murahnya macam duduk kat Jakarta. Macam duduk dekat dekat pondok. Tak adalah pondok dekat Surabaya, lebih kurang. Jadi memang murah. Dan saya tidak setuju waktu saya pergi ke Mesir, ada di kalangan orang-orang yang bekerja di konsulat atau di kedutaan, bila ditanya tentang belajar di Al-Azhar ni, sebab Al-Azhar ni istilah dia kalau dia dah tak pergi tempat lain, dia dah tak Al-Azhar. Itu saya tak setuju. Bukan macam tu. Al-Azhar tidak sehina macam tu. Dan Al-Azhar ini menerima pelajar, ya. Dan banyak pelajar yang tidak mutamakin juga masuk di Al-Azhar. Ya. Kenapa? Kerana SOP Al-Azhar kalau lulus tak masuk Al-Azhar dulu. Sebab itu bila ketahuan bahawa banyak pelajar Malaysia yang lulus STAM ni semua baca kitab tak erti, banyaklah yang tak erti. So Al-Azhar mula meletakkan syarat yang ketat kepada STAM di Malaysia. Yang mana sijil STAM ni dia tak nak iktiraf kalau tak ikut apa yang mereka suruh untuk takwin. Iaitu STAM kena 3 tahun dia kena. Semua kitab tu kena khatam. Tak boleh soalan spot. Dia kena betul-betul mengaji STAM sampai faham. Sampai faham. Ini bagusnya di Al-Azhar. Okey. Kita boleh lompatlah sikit. Kata Alwan Ruaq Jawi, Syekh Hairul Nizam. Sahabat saya ni, Ustaz Hairul Nizam ni, nak cerita dia, hari tu dia pergi ambil tauliah dekat Perak. Sebab dia duduk Perak kan. Dulu dia duduk sini je. Dia orang Gombak. Dia orang Gombak sini. Neighbor kita dulu. Dekat Surau Mutakin kalau tak salah dulu. Lepas tu dia pergi Azhar.
Lepas tu dia pindah ke Rawang or something. Baru-baru ni lah. Tapi terakhir dia pindah ke Kuala. Kuala Perak, isteri dia orang Kuala. Sudah dia pindah kat Kuala tu, alah-alah kat Kuala tu saya isilah, saya suruhlah masjid-masjid panggil dia juga. Bukan hanya tu, saya kalau boleh suruh dia pergi masuk SAS jadi pensyarah kat situ. Tapi dia macam-macam lah. Dia ni suka ngaji sikit, khumul. Khumul tak nak jumpa orang tu kan. So cerita dia, saya suruhlah dia ambil tauliah. So dia datang ambil tauliah di Perak. So tak bolehlah saya yang menguji. Orang lain yang menguji. Kan? Okay, so bukanlah saya. Tapi menarik dia tu, orang yang ketua bahagian tauliah ni, profesor. Kita Maksum kalau tak salah nama dia. Maksum. Dia kata, antara semua orang yang beratus yang ambil tauliah ni, dia kata, saya tak jumpa orang yang lebih faqih dan alim dalam usul fiqh melainkan Ustaz. Dia degree dan master di Al-Azhar, master Al-Azhar usul fiqh. Usul fiqh, fiqh dan usul. Tapi dia memang pakar usul fiqh. Dia ada tahqiq satu kitab, Syarah Waraqat dalam bahasa Arab. Juga dicetak di luar Jawi. Ini kalau kita ngaji kitab tersebut, saya pakai kitab dia lah. Hakikat dia. Kan? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Supurta Imam Ahmad Dardir. Ahmad Dardir, insya-Allah tuan-tuan boleh tahulah. Boleh baca sendiri insya-Allah. Banyak kitab beliau, karangan beliau. Yang saya tahu murid beliau tu Imam Sawi itulah yang saya sebutkan. Itu yang memang saya tahu. Dia ada kitab Selawat Imam Dardir. Itu pun saya sempat baca insya-Allah. Okey. Ini ada maqam Imam Dardir, ada di Darasah, di Tahirah, di Kairo. Ni. Jadi kalau kat Malaysia ni geng-geng Wahabi duk kata apa ni pergi makam, puja kubur lah, sembah kubur lah. Jangan mudah kena tipu. Sebab apa? Pergi kat Mesir, makam-makam dijaga, makam ulama. Bukan satu, hebat, banyak. Memang ziarah kubur ini diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Sahih. Hadis sahih. Aku pernah melarang menziarahi kubur, sekarang ziarahlah kamu. So kalau kita faham secara usul fiqh literally tu, ala fazuruha tu fi'il amal, perintah. Perintah tu maksud dia apa? Boleh jadi wajib. Kalau tidak pun jadi sunat. Kan? Itu ziarah ala fazuruha. Sebab tu kita ziarah kubur ayah kita, bonda kita. Hadiahkan Fatihah kepada mereka, bacaan Quran kepada mereka, doa kepada mereka dan lain-lain. Okey, lepas tu dia ada teks pengijazahan Imam Ahmad Al-Dardir oleh guru tasawuf beliau, Fadilatul Syekh Muhammad Salim Al-Hifnawi. So itu bahasa Arab lah. Sanad matan Al-Kharidah Al-Bahiyah, yang mana dia iaitu Ustaz Hairul Nizam mengambil daripada Syekh Jamal bin Farouk. Saya ngaji dengan Syekh Jamal Farouk waktu di Mesir, di rumah di Ruak Jawi, dan juga di Dar Iftah, di Jabatan Mufti Mesir. Di Jabatan Mufti itu sendiri kita buat daurah tasawuf, ringkasan kepada dipanggil Qawaid Tasawuf Imam Ahmad Zarruq yang diajar oleh Syekh Jamal Farouk. Dan saya mengambil ilmu dari beliau sangat alim. Pernah datang ke Malaysia, masya-Allah. Dan juga pernah saya pernah pergi ke Perak, pergi ke Nasrul Quran. Seorang yang sangat alim. Kalau tuan-tuan ada anak belajar Mesir itu wajib mengaji dengan dia. Syekh Jamal Farouk Ad-Daqqaq. Hadirin wal hadirat hafizahullah.
Okey. Terjemahan matan Al-Kharidah Al-Bahiyah. Saya mengaji kitab ni dengan atau di bawah bimbingan Syekh Ali Jummah, Mantan Mufti Mesir, di perpustakaan dekat Selangor. Di perpustakaan Selangor tu, waktu tu dia datang, penuh lah. Penuh, saya datang, saya hadir, saya ngaji. Saya ambil ilmu dari beliau. Jadi dia membaca kitab ini waktu. Muqaddimah pengarang, Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil qadiri ay Ahmadul masyhur bid-dardiri. Masya-Allah. Tu syair. Sebab itu dia orang hafal. Yaqulu, jadi terjemahan matan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi mengasihani, iaitu yaqulu raji rahmatil qadiri, pengharap rahmat Tuhan yang Maha Kuasa telah berkata, iaitu Ahmad, nama dia Ahmad. Al-masyhur, yang masyhur dengan gelaran Dardir. Ini dialah Imam Dahdir. Kalau saya iktibar Imam Dahdir fi martabatil wali, dia berada pada martabat kewalian. Kerana apa? Paling tidak bukti dia, ulama semua, murid-murid dia, alim-alim mengakui kealiman dia dan juga jasa dia. Kitab dia sampai hari ni kita baca. Kan? Sampai hari ni kita baca. InsyaAllah dia minal salihin wal awliya wal aminin, insyaAllah. Berkata, Alhamdulillahil aliyyil wahidi al-alimil fardil ghaniyil majidi. Alhamdulillah, segala puji. Segala puji itu ada 4 jenis pujian. Pujian Allah kepada zat. Pujian Allah kepada makhluk. Pujian makhluk kepada Allah. Pujian makhluk sesama makhluk. 4 pujian itu lillahi, adalah dimiliki bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Al-Aliyyil Wahidi, yang maha tinggi lagi maha esa. Yang maha tinggi lagi maha esa. Al-Aliyyil Wahidi. Al-Alimil Fardi, maha mengetahui. Allah SWT ini maha mengetahui. Al-Fardi, yang maha tunggal. Muka surat 4 ya tuan-tuan. Surat 4. Al-Alimi Al-Fardi, yang maha tunggal. Al-Ghani Al-Majidi, bait nombor 2 bahasa Arab dia. Bahasa Melayu dia yang kat bawah. Al-Majidi, Al-Ghani Al-Majidi. Al-Alimil Fardil Ghaniyil Majidi, yang maha mengetahui, maha tunggal, maha kaya lagi maha agung. Ini nama dia Bahar Rajaz. Jadi syair Arab ni dia bukan pakai buat je, dia ada note dia, notes. Notes tu apa? Dia ada note lah. Kalau kita belajar muzik ada note. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, so, do. Bahasa Arab ni dia ada bait dia tu, dia ada bahar. Kalau rajaz, mustafilun, 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 mustafilun. Alhamdulillahil aliyyil wahidi al-alimil fardil ghaniyil majidi. Kan tu. Aku yaqulu raji, atau tukar lagu pun boleh. Cindai. Yaqulu raji rahmatil qadiri ay Ahmadul masyhur bidardiri. Ni aci buka pintu, ya Rasulullah salamun alaik. Itu saya tak tahu bahasa. Yaqulu rajira, bukan.
Banyak dia punya bait. Dia punya lagu dia paling banyak Bahar Rajas. Sampai Bahar Rajas ini dipanggil oleh ahli sastra Arab sebagai barang dagangan udaba. Jadi seorang syair, tukang syair Arab, dia tak payah belajar bahar lain, dia tahu Bahar Rajas pun dia dah boleh dianggap tukang syair. Itu kehebatannya. Kalau kami di pondok ni memang wajib hafal lah. Dia ada Bahar Tawil. Asabat bisahamaiha jawari anafada. Tu dia punya dia punya lagu dia. Okay, wa afdalus salati wa taslimi ala nabiyil mustafal karimi. Sebaik-baik ucapan selawat dan salam ke atas Nabi yang terpilih lagi mulia. Atas Nabi yang terpilih lagi mulia. Afdalus salati wa taslimi ala nabiyil mustafal karimi. Wa alihi wa sahbihi al-adhari. La siyama rafiqihil fil ghari. Itu apa? Juga ke atas keluarga dan sahabat baginda yang suci. La siyama, lebih-lebih lagi, terutama rafiqil fil ghari, terutama kepada teman baginda di dalam gua. Maksud dia siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. La siyam berarti menunjukkan bahawa Imam Dardir ini bukan Syiah. Imam Dardir ini adalah ahli sunnati wal jamaah. Sebab apa? Dia menghormati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Ghar, di gua, nama dia Gua Athur. Gua Athur. Saya teringin nak pergi haji atau umrah, nak naik ke Gua Hira dan juga Gua Thur. Memang saya dalam hati saya teringin. Tapi sampai hari ini Allah belum rezekikan saya. Saya baru 2 kali lah pergi umrah. Pergi umrah waktu kecil tu diorang tak bagi. Tak bagi naik. Kecil lagi. Macam-macam lah alasan dia, takut jatuh, pecah kepala, macam-macam dia. 2016 saya pergi, dah besar lah. 2016. Saya pergi pertama 1996. Kali kedua 2016. Saya pergi. Pendek sangat waktu. Tak ada time lah. Lepas tu bawa mak saya tak boleh lah nak naik tu. Kan? Jadi tak apalah. InsyaAllah boleh naik. Situlah tempat baginda sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Menunjukkan ketinggian derajat Sayyidina Abu Bakar bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Susah lari daripada kejaran dan niat orang Quraisy untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadir ahfidah. Sebab itu dia kata la siyama rafiqihi fil ghar. Dan golongan Syiah dia tak hormat Sayyidina Abu Bakar. Dia tuduh Abu Bakar ini sebagai pencuri. Pencuri pada khilafah. Kerana bagi mereka setelah kewafatan Rasulullah SAW, yang patut menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ini. Tapi ahli sunnah kita menerima empat-empatnya, seluruh sahabat ini udul, adil. Dan kita sayang, kita cinta. Kalau mereka susah, baginda susah. Kalau baginda susah, kita lebih patut rasa susah. Sendiri wal hadir afidah. Sebab itu jangan mudah kena tipu dengan Wahabi juga. Kalau sikit-sikit, ni Ya Hussein ni Syiah. Ni nama dia ad hominem. Guilty by association. Everything guilty by association.
So ini fallacy. Tak boleh. Kita kena, kalau di Syiah, dia akan mengkutuk para sahabat. Syed dia taqiyah Ustaz. Kalau taqiyah dia tak payah tulis pun dekat sini kan. Dia tak payah tulis pun. Tapi dia tulis. Kan sebab dia kena paksa tahu. Sebab memang kecintaan dia kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga Sayyidina Umar, Uthman, Ali dan seluruh para sahabat. Wa hadhihi aqidatun saniyah samaituha kharidatal bahiyah. Baik, nombor 5. Maka inilah akidah yang bercahaya. Daku namakannya sebagai Al-Kharidah Al-Bahiyah. Mutiara, rare, mutiara yang langka. Bahiyah yang berharga, yang indah. Bahiyah bukan berharga, yang indah. Qasrul Badi', Qasrul Bahiyah. Istana yang fantastik, yang luar biasa, yang indah, yang cantik. Jadi Al-Imam Dardid ingin berkata kepada kita bahawa kitab ini adalah kitab akidah yang bercahaya, maksud dia yang sunni, yang aku namakan, yang dia Imam Dardid menamakannya sebagai Al-Kharidah Al-Bahiyah, sebagai Al-Kharidah Al-Bahiyah. Latifatun saghiratun fil hajmi lakinnaha kabiratun fil ilmi. Nipis lagi sedikit pada ukurannya. Jadi apa? Hadirin wal hadirat hafizahullah. Memang terkenal di kalangan para ulama apabila mengarang sebuah kitab tersebut, dia ada silibus dia, ada peringkat-peringkat dia, derajat-derajat dia. Paling kecil sampai paling besar. Jadi contoh akidah Sughra, Wusta, Kubra, Imam Samsi. Sebab apa? Ada akidah yang susah kalau kita nak ajar kepada pemula. Pemula ni yang baru belajar. Ada yang tak bolehlah kecil-kecil. Dia dah advance dah Ustaz. So dia ajarlah kitab akidah yang tebal-tebal. So kitab Al-Kharidah Bahiyah ini adalah kitab yang latifah saghirah fil hajmi. Memang dibuat kecil. Latifah. Supaya apa? Supaya para pelajar ini menghafal. Menghafal, mengingatnya, mengetahui akidah tersebut, berpegang dengan akidah yang benar. Tapi walaupun dia kecil, ilmu dia banyak. Kenapa ilmu dia banyak? Sebab kalam ijaz, kalam yang pendek, yang ijaz, yang singkat, dia kadang memiliki fawaid yang banyak. Baginda SAW bersabda bagus satu baris. Ulama syarahkan berjilid di dalam sejarah Islam. Bayangkan Sahih Bukhari itu hanya 5 jilid, 2 jilid, 4 jilid. Syarah dia Fathul Bari itu 10 jilid mana. Menunjukkan kalam yang pendek ketika disyarahkan boleh banyak. Ini dia kata latifatun saghiratun fil hajmi lakinnaha kabiratun fil ilmi. Takfika ilman in turid an taktafi li'annaha bizubdatil fanni tafi. Takfika ilman, iaitu kitab Al-Kharidah Bahiyah ini memadai untuk kamu sebagai ilmu. Takfika ilman, cukup dah ini sebagai ilmu. In turid an taktafi, iaitu selagi pun atau sebagai ilmu sekiranya kamu ingin berpada, kerana di annaha bizubdatil fanni tafi, kerana ia dengan pati bidang ini meliputi. Maksud dia apa?
Semua perbahasan yang ada di dalam kitab, di dalam perbahasan akidah, insya-Allah telah di-cover dalam kitab yang kecil ini. Semuanya telah dikumpulkan atau dibahas secara komplit di dalam bait ini. Sebab itu dia menjelaskan pada beberapa isu hukum, kita panggil dengan hukum akal, hukum syarak dan lain-lain. Lalu ada perbahasan ilahiyat, ada perbahasan sam'iyat, ada perbahasan dipanggil dengan perbahasan sam'iyat nubuat, kenabian dan lainnya. Ada perbahasan tasawuf juga. Itu lengkap di dalam kitab yang mulia ini. Li'annaha bizubdatil fanni tafi. Iaitu apa? Sekiranya kamu ingin berpada kerana ia dengan parti bidang ini meliputi zubdah. Ada intipati semua dah disebut di sini. Wallaha arju fi qabulil amal wa naf'a minha summa ghufra atau ghufraz zalan. Yang bermaksud hanya kepada Allah aku atau daku harapkan penerimaan amalan dan memberikan manfaat kepada manusia dengan sebab kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah. Dengan sebab kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah, iaitu apa? Kemudian daku mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan dan pengampunan atas segala kesilapan. Wallaha arju fi qabulil amal. Sebab apa? Sebab dia nak apa yang ditulis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabulul amal. Wa naf'a minha summa ghufra zalal. Iaitu apa? Manfaat dengan kitab Al-Kharidah Bahiyah. Kemudian daku mengharapkan agar Allah Ta'ala memberikan pengampunan segala kesilapan. Dia mohon pengampunan daripada segala kesilapan yang pernah ia atau dia lalui dan lakukan. Hadirin wal hadir hafizakumullah, itu adalah muqaddimah. Muqaddimah dia saja dah 8 bait dah. Belum lagi yang lain. Sebab itu kita di dalam mempelajari sebuah ilmu ni, memang al-hifzu, menghafal itu satu perkara yang penting yang tidak boleh kita elakkan. Kerana apa? Kerana seorang penuntut ilmu, dia ini kalau menghafal, ilmu tu akan lekat di dalam diri dia. Tapi kalau dia tidak hafal, dia akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Cuma saya faham orang awam mungkin susah nak hafalah, ustaz dah tua je nak hafal, ustaz susah. Tak payahlah yang tu. Cuma anak-anak kecil kita, anak-anak kita kena didik dia menghafal sejak awal bait-bait tersebut. Saya ada anak nombor 2, Alawi, hafalan dia kuat. Sekejap je, saya baca something, saya sebut 3 kali, dia ulang balik, dia dah hafal. Otak dia macam sponge. Saya harap dia hafal Quran juga. Amin. Cuma, jadi kalau dia dah tua, contohlah, umur dia dah 18, 19, tu dah susah. Sebab otak kita ni macam sponge. Macam otot. Iaitu kalau kita tak praktis, dia habis. So, kita kena sentiasa praktiskan. Sebab itu, kitab ini ditujuan dia untuk itu. Untuk para pelajar di Al-Azhar duduk, mengaji, baca, duduk, menghafal. Dan lengkap bait-bait tersebut di dalam hati mereka. Dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini yang dipanggil Nazam Syi'i. Tuan-tuan mungkin tak biasa dah kitab Syi'i ni. Tapi kita di kalangan pondok,
InsyaAllah memang kitab ini adalah salah satu kitab compulsory. Kitab yang wajib untuk kita mengkajinya. Hadirin wal hadir hafizahullah. Kita masuk pada pembahagian hukum akal. Aqsamul hukmil aqli la mahalah hiyal wujubu summal istihalah. Summal jawazu salisul aqsami fafham munihat ladzatul afhami. Pembahagian hukum akal tidak adalah wajib. Iaitu pertama, la mahalatah ya al-wujub. Kemudian istihalah mustahil. Maksud dia apa? Dia tengah menerangkan hukum akal tu ada 3. Ada wajib, ada mustahil, ada jawaz, jaiz. Wajibnya apa? La mahalata. Benda yang tak nak mesti macam tu. Okey. Kan? Apa wujub ini akal tak boleh nak tolak. Akal tak boleh nak terima ketidakwujudan. Dia mesti wujud. Seperti kita kata Allah SWT wujud. Wujudnya Allah tak boleh menerima ketidakwujudan. Wajib kita panggil. Wajib Summa istihalatu, lalu istihalah. Mustahil lawan. Lawan dia tu adalah mustahil. Summal jawazu salisul aqsami fafham munihat ladzat al-afhami. Kemudian al-jawaz, harus. Perkara yang harus ni akal boleh terima ia wujud, boleh terima ia tidak wujud. Merupakan pembahagian yang ketiga. Maka mengertilah, fafham munihat. Maka mengertilah, percaya, nescaya kamu akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla lazat kefahaman. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Jawaz ni akal terima, boleh wujud, boleh tak wujud. InsyaAllah kita iktifakkan pada sampai sini. Okay, dah syuruk lebih dah. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada pengajian minggu hadapan hari Ahad dan hari Isnin. Hari Ahad kot, kita akan tengok jadual insyaAllah hari Ahad. Tapi hari Isnin insyaAllah kerana New Year. Hadirin wal hadirah hafizahullah. Ana aktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.